Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Jumaat 17 hari bulan 12 2021, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin, bab yang ke-150, Babu talqinil muhtadari la ilaha illallah. Bab mengajar orang yang hampir meninggal. Al-muhtadar, bahasa Melayu kata nazak. Orang Melayu kata nazak, orang yang sedang nazak ataupun orang yang dekat nak mati. Kita kena ajar dia, apa dia? La ilaha illallah. Kita duduk dekat telinga dia, kita kata. Jangan hidup ajar macam ceramah tu. Tuan, kita nak mati kena kata la ilaha illallah. Mati terus kawan tu. Jadi kita kata apa? Kita pergi dekat telinga dia, kita bisik la ilaha illallah. Ataupun waktu kita duduk sebelah dia tu, kita kata la ilaha illallah. Sambil tu kita perhatikan mulut dia. Kalau mulut dia bergerak kata la ilaha illallah, kita berhenti dulu sekejap. Kalau dia bercakap pula, kita kata pula. Ataupun dia minta air ke, minta makan ke, biar dia minum dulu, lepas tu kita bagi tahu pula la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab kita nak akhir ucapan dia tu la ilaha illallah. Hadis bab ini Imam Nawawi bawa dua hadis. Hadis yang pertama nombor 917. An Mu'az radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa qala sahihul isnad. Maksudnya daripada Mu'az radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang perkataan terakhirnya, ucapan terakhirnya la ilaha illallah, apa dia ucapan dia? La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah, dipuji melainkan Allah, dakhalal jannah, maka orang ini akan masuk syurga. Hadis ini seperti yang disebut oleh Imam Nawawi, Imam Nawawi kata riwayat Abu Dawud, Al-Hakim, sanad dianya sahih. Alhamdulillah. Ada kata sahih bi syawahidihi. Yang penting bagi kita para pelajar sekalian, hadis ini menunjukkan istihbab, sunat, elok, molek benar. Kita ajar kepada orang nak mati itu talqin, mana kita ajar dia supaya dia mengucap. Cara nak ajar tadi seperti yang saya sebut. Jangan pergi ceramah. Kita pergi dekat dia, kita duduk sebelah orang nazak ni, kita yang mengucap. Kita kata la ilaha illallah. Kalau nampak dia pejam mata, kita pergi kat telinga dia, la ilaha illallah. Tengok kalau mulut dia bergerak la ilaha illallah, kita berhenti sikit. Jangan diasap, jangan duduk tekan sangat. Kata-kata lah, tak payah suruh kata. Kita yang kata. Sebab pada masa tu sangat dia berada dalam orang yang sedang nazak ini, orang yang berada dalam keadaan yang sangat gawat, sangat sakit, sakarat. Kita dah bincang dulu kan dalam hadis yang lain tu, sudah sakaratil maut. Kesakitan mati itu kuat sampai orang tak boleh nak bertempik. Orang tak boleh nak mengaduh dah. Nak mengaduh tak boleh. Tak ada masa dah. Tak ada kekuatan dah dia. Jadi kita pergi kat dia, kita pun ucap la ilaha illallah.
Kalau nampak lidah dia bergerak, kita berhenti dulu. Sebab bukan semua orang mampu mengucap. Orang yang ala firashil maut, bukan semua yang boleh mengucap. Maka bagaimana kita yang belajar ni, tentu kita rasa cemas, rasa gerun, rasa takut, kita bimbang nanti kita tak dapat mengucap la ilaha illallah. Bagaimana kita nak buat? Sentiasa berdoa dan berpegang dengan ajaran Islam yang murni, belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sentiasa lidah kita basah dengan menyebut nama Allah. Sentiasa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, itu tak berhenti-henti lidah kita. Barulah insya-Allah di akhir nanti dekat nak mati, mudah-mudahan ketika itu kita, bila orang sebut la ilaha illallah, kita akan teringat. Sebab lidah kita telah terbiasa dengan kalimah yang suci itu. Tapi kalau kalimah mulut duduk mengutuk orang je, pagi petang duduk menatai ni, celaka ni, na'udzubillah. Banyak kes-kes yang kita tak takut nak sebut, kan? Orang-orang yang mengajar orang nak mati, dia mengucap macam-macam bunyi. Ada yang kata celakamu, ada na'udzubillah. Maka kita sentiasalah berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, matikan kami dengan husnul khatimah. Di antara husnul khatimah, iaitulah kita mengucap di akhir hayat kita. Di akhir hayat kita mengucap. Itu di antara tanda husnul khatimah. Banyak lagi lah tanda-tanda lain. Hadis yang kedua, nombor 918. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Hadzal hadis rawahu Muslim. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laqinu. Yang tadi ikhbar man kana, siapa yang akhir ucapan dia, akhir kata-kata dia. Yang ni ajar, arahan, laqinu, ajarkan. Orang yang hampir mati, mautakum ay qurub, orang yang hampir nak mati, bukan lepas mati. Lepas mati dia ajar buat apa, dia sudah mati. Kita nak ajar ni orang yang nak mati, dia panggil nazak. Orang yang sedang menghadapi saat kematian, hampir meninggal dunia, di antara kamu ajarlah kepada mereka mengucap la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak dipuja, dipuji, disembah, diminta pertolongan lain daripada Allah Azza wa Jalla. Hadzal hadis rawahu Muslim, hadis sahih. Kita kata alhamdulillah. Maka talqin itu makna mengajar tadi indal ihtidar, ketika dia nak mati. Jadi kaum keluarga, kaum kerabat, anak beranak yang tunggu orang yang sedang nazak, lidah kita biar basah dengan kalimah ini. Duduk dekat mak, dekat nenek, dekat opah, hatu, adik-beradik, suami, isteri, kita ucap tu je. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ataupun ucapan yang seumpamanya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian selang-seli kita pun balik mula ke la ilaha illallah. Kenapa dia diam, nampak dia ada nazak, perbanyakkan la ilaha illallah. Sebab kita nak jadi, ini ucapan yang terakhir yang keluar dari mulut dia, apa dia? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka Nabi SAW dalam hadis Nabi kata, umirtu an uqatilan nas. Allah perintahkan aku berperang dengan manusia untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah. Jadi kerana itulah Nabi bagi tahu siapa dia mati dengan kalimah ini, siapa dia mati dengan kalimah ini, dakhalal jannah, orang ini masuk syurga. Tapi kita pun tak tahu macam mana kita boleh kata atau tak boleh kata. Jangan sedap hati sangat. Ni ada orang duduk sebar-sebar tu, betul ke tidak?
Kalau baca ayat sekian, baca amalan sekian, baca sekian, mati husnul khatimah. Kita kata dia ambil di mana? Kalaulah betul ada hadis, ada sandaran, sudah pasti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala masukkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dia mesti letak sini. Oh, dia kata dia mari kemudian, tapi dia mimpi. Kita kata itu bukan hujah. Mimpi bukan hujah dalam Islam. Sebab itulah janganlah berani, jangan pandai-pandai kita duduk reka-reka ibadat. Baca ni confirm tu mati dengan husnul khatimah. Orang yang bercakap tu pun tak confirm dia mati lagu mana. Dia boleh confirm orang lain pula. Jadi kita kata kadang-kadang penceramah ni lebih nak tarik dia punya crowd, nak tarik dia punya peminat. Macam-macam ajaran dia ajar kepada orang tu. Ajar orang tu. Ajar anak cerdik lah macam-macam. Kalau kita tengok dia mengaji tak lulus pun, ini masa-masa. Allahu Akbar. Baiklah. Sebab itulah saya sangat-sangat mengambil masa, ambil peluang sentiasa untuk mengajak tuan-tuan muslimin dan muslimat amal dengan sunnah Nabi SAW. Supaya kita tidak ada tanggungjawab besar. Ambil di mana ni? Nabi ajar. Ambil di mana ni? Qala sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. Kan kita ada sandaran. Ni ambil di mana? Orang kata, orang cakap, orang royak. Apa dia benda? Tapi orang royak itulah lebih autoriti bagi setengah orang daripada riwayat. Orang royak lebih kuat daripada riwayat yang sahih daripada imam-imam hadis. Malanglah nasib kita. Kita tinggalkan semua disiplin ilmu semata-mata kerana ketaksuban kita kepada orang-orang tertentu. Na'udzubillah. Baik, salah kita bab 150. Bab 150 kita tamat. Kita berpindah kepada bab 151. Sekarang ni orang ni dah mati. Tadi nak mati, bila nak mati kita ajar dia mengucap. Alhamdulillah dia telah mengucap dan dia sudah mati. Apa kita nak buat bila orang itu sudah mati? Bab 151, babu ma yuqalu 'indal mayyiti wa ma yaquluhu man mata lahu mayyitun. Jadi ada dua ucapan di sini. Yang pertama, ucapan ketika berada di sisi mayat. Mana kita bila kita duduk dekat orang ni, kita ajar dia mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia pun mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kita ucap? Apa yang patut kita kata? Ini satu. Wa ma yaquluhu, dan apa yang patut diucap kepada waris si mati. Jadi kita nak ucap, tadi kita ucap untuk mayat, kemudian kita ucap apa kepada keluarga si mati. Menarik ucapan ini, dua ucapan. Khas untuk mayat dan khas untuk orang hidup, keluarga dia. Dua-dua ucapan ini para jemaah sekalian, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab kita Perisai Muslim. Dalam kitab Perisai ni ada. Cari dalam kitab Perisai, saya dah bagi, dah hadiah dah kepada para jemaah sekalian Perisai Muslim. Ada yang PDF-nya, ada yang bercetak. Yang PDF tu kalau yang belum ada boleh minta. Kawan-kawan boleh tolong bagi. Hadis ini, bab ini nombor 919. 919. an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadartumul marida awil mayyit faqulu khaira. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun." Kita ambil sikit-sikit dia punya terjemahan supaya tidak jauh sangat dengan Arab tu. Daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, nama dia Hindun. Ummu Salamah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu menziarahi orang sakit, hadartumul mayit, orang sakit, orang nazak, ataupun orang yang sudah meninggal dunia. Maknanya kita pergi orang mati. Maka ucapkanlah yang baik-baik, kerana sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Yang pertama, pelajar tanda. Yang pertama, kita kena mengeluarkan ucapan yang baik-baik.
Jangan hidup cakap, alah dia ni mati. Padahal mati pun banyak dosa, banyak maksiat lah. Kita kena ucap baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan. Allah Ta'ala curahkan rahmat. Allah Ta'ala beri keampunan. Biar kita beri ucapan-ucapan yang diaminkan oleh malaikat yang menyelamatkan mayat itu. Jangan hidup cakap karut depan mayat ni, jangan. Jangan hidup cakap tak terpasar depan malaikat. Depan mayat. Nabi kata, fa innal malaikat dihadir jenazah dan dia akan aminkan apa yang dikatakan oleh keluarga si mati. Jadi kita berhati-hatilah. Ambil langkah yang berhati-hati, jangan berani-berani. Qalat, kata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, bila suami dia Abu Salamah meninggal radhiyallahu anhu, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu, aku pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna Abu Salamah qad mata. Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda. Kita ada terlompat satu bab. Saya undur balik. Bab 151 dulu. Ini kita pergi baca bab 152. Minta maaf. Bab 151. Babu ma yaquluhu ba'da taghmidil mayyit. Undur balik sikit. Babu ma yaquluhu ba'da taghmidil mayyit. Bab doa ketika menutup mata orang mati. Sebab tu kita rasa pelik. Sepatutnya bila kita ajar dia mengucap, setelah dia mati, kita tutup mata dulu. Kemudian baru kita baca doa yang lain tadi. Waktu murajaah tadi ingat dah. Baik. Tengok semula. Bab 151. Babu ma yaquluhu ba'da taghmidil mayyit. Bab doa ketika menutup mata orang mati. Kita bila dia orang mati, kita kena tutup mata dia. Jangan tengah terbuka gitu. Takut orang tengok dia. Hadis 919. An Ummi Salamah, hadis sama, Ummi Salamah juga radhiyallahu anha qalat, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu. Thumma qala inna ar-ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Fadajja nasun min ahlihi faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Setakat itu dulu. Hadis ini ada lagi. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahi Abu Salamah. Nabi tengok mari ziarah mayat Abu Salamah. Saat itu mata Abu Salamah terbelia, terbuka. Sebab dia ada mati, dia celak mata tu tak tutup. Maka baginda pun menutupnya. Jadi kita tengok kalau mata mayat terbuka, kita gosok biar dia tutup mata. Mulut pun kalau tenganga, kita ambil tali ikat. Jangan tenganga tak comel. Ikat di dagu ni, ikat di kepala. Sebab tu kan kita tengok mayat kan, biasa orang ikat supaya tak terbuka. Sebab dia tak ada kontrol dah. Remote control dia sudah jam habis. Dia terbuka sendiri. Nabi pun bersabda. Dengar Nabi kata, inna ruha idza qubida, ruh apabila dicabut keluar daripada tubuh kita ni, tabi'ahul basar, mata akan tengok. Malaikat bawa ruh tu naik, mata tengok, ikut ruh dia pergi. Allahu akbar. Itu istilah orang Melayu memandang. Tak tahulah Melayu Kelantan. Dia kata kalau kat orang nak mati dia celak mata sekejap tu. Kadang-kadang yang tutup mata pun bila nak mati dia celak mata. Dia tengok, bukan tengok awak, bukan tengok anak dia tu, bukan tengok isteri, dia tengok ruh dia naik. Fadajja nasu min ahli, maka mendengar sabda begitu, ahli keluarga pun menangis. Mati dah lah, confirm dah lah matinya Abu Salamah. Maka baginda pun bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian mendoakan atas diri kamu kecuali kebaikan. Jangan doa tak boleh. Yang kata, oh binasalah kita,
Oh, kau mati dah lah tu ayah kita. Janganlah. Kita kata, ya Allah, ampunkan dia. Rahmatlah ayah kita, rahmatlah suami kita, isteri kita. Doa baik-baik. Nabi kata, jangan mendoakan atas diri kamu kecuali kebaikan, sebab ketika itu malaikat akan mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Malaikat aminkan apa yang kamu ucap. Setelah itu baginda pun berdoa. Dengar ni tuan-tuan, ambil dalam buku Perisai Muslim tu. Doa ketika kita ziarah mayat. Mana depan kita ni ada orang mati, apa yang kita kena kata. Doa Nabi ni kepada Abi Salamah tara. Kita kena tukarlah nama nanti. Nabi kata, Allahumma ghfir li Abi Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fih. Setakat itu bacaan. Hadis rawahu Muslim. Nabi kata, ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Tuan-tuan tanda letak garisan Abu Salamah. Kalau kita pergi, siapa yang mati? Nama apa mati ni? Pak Cik Soleh, kita kata. Kita tukarlah. Allahumma ghafir li Pak Cik Soleh. Allahumma ghafir li Mak Cik Timah. Contohnya. Kalau ada nama apa, orang ni nama apa? Muhammad. Allahumma ghafir li Muhammad. Jangan kata Allahumma ghafir li Abi Salamah juga. Ini Nabi doa sebab dia pergi ziarah mayat Abi Salamah. Nabi kata, tinggikan darjatnya. Warfa' darajatahu. Dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan wakhlufu fi aqibihi fil ghabirin. Dan gantikanlah dia bagi keluarganya yang ditinggalkan. Mintalah ada pengganti untuk menjaga isteri dan keluarganya. Waghfir lana walahu. Ampunilah kami dan ampunilah dia, ya Rabbal Alamin. Wafsah lahu fi qabrihi. Lapangkanlah kuburnya. Wa nawwir lahu fi. Dan terangilah, cahayalah dia dalam kuburnya. Hadis ini rawahu Muslim. Ini di antara doa bila kita pergi ziarah mayat, ingat doa ni. Mudah ya tuan-tuan. Sekarang ni alhamdulillah doa ni sudah ada dalam handphone tuan-tuan tu. Ya iPhone belum sampai martabak lagi. Saya duk tunggu juga orang yang buat aplikasi ni naik upgrade kepada iPhone, tapi belum sampai masa. Tapi dalam Android sudah ada. Tuan-tuan boleh dapatkan dengan admin kita. Tolong bagi pada kawan-kawan. Jadi kita baca, kita tengok tulis ni, kita tulis ziarah mayat. Keluar lalu. Keluar baca. Kita baca doa, Allahumma ghfir li fulan. Kalau kita tak ingat nama, kita sebut gitu. Allahumma ghfir li hadzal mayyit. Dah mayat ada kat depan kan? Allahumma ghfir lahu. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Wakhlufu fi aqibihi fil ghabirin. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fi. Menarik tuan-tuan. Bayangkan kalau 1000 orang mari ziarah dia, semuanya berdoa begini. Bagaimana mayat ini? InsyaAllah rahmat Allah Ta'ala mencurah ke atasnya. Baik. Hadis ini sahih dalam Muslim. Kita sambung kepada bab yang ke-152 tadi. Babu ma yuqalu indal mayyit. Ucapan ketika berada di sisi mayat. Bila kita pergi ziarah mayat, kita baca doa ni. Jangan duduk buat main WhatsApp depan mayat lah, baca doa ni. Berapa lama duduk, baca je. Wa yaquluhu man mata lahu mayyit, dan ucapan kepada orang yang kematian keluarga, waris dia tu, kita ucap juga kepada keluarga. Hadis 920. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadartumul maridha awil mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Maksudnya, apabila kamu menziarahi orang sakit atau orang yang meninggal dunia, maka ucapkanlah yang baik-baik, kerana sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang diucapkan. Yani kalau orang sakit pun kita ucap baik, Allah sembuh insya-Allah, tahurlah ba'sabihi, kan, tak lama tu sihat. Yani malaikat amin untuk sihat. Kalau kata tak lama dah dia mati. Jangan mati orang. Qalat Ummu Salamah falamma mata Abu Salamah. Ummu Salamah kata, ketika Abu Salamah mati, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu. Aku pergi jumpa Nabi, aku pun bagi tahu. Ya Rasulullah, inna Aba Salamah qad mata.
Rasulullah Abu Salamah sudah mati, sudah meninggal dunia. Baginda Nabi SAW ajar kepadaku, qala quli. Quli itu makna ucaplah. Ucaplah. Tuan-tuan yang ada kitab ni ikut, yang tak ada kitab tengok dalam perisai. Allahumma ghfirli walah wa aqibni minhu uqba hasanah. Boleh baca? Allahumma ghfirli walahu wa aqibni minhu uqba hasanah. Allahumma ghfirli walah wa aqibni minhu uqba hasanah. Ya Allah, ampunilah aku dan dia. Si mati itulah. Siapa dia mati kita tengoklah. Yang dalam hadis ni Abu Salamah mati. Dan berikanlah untukku ganti yang lebih baik daripadanya. Berikanlah pada saya pengganti dan yang lebih baik daripada orang ni. Kita minta. Faqultu, Ummu Salamah pun kata, fa'aqabanillahu man huwa khairul li minhu. Bila aku baca doa ni, Allah Ta'ala ganti yang lebih baik kepadaku. Siapa dia? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila habis tempoh iddah dia, Nabi pun pinang Ummu Salamah. Habis kita macam mana kita sekarang ni? Macam mana? Siapa dia nak ganti kita pula? Dulu Ummu Salamah diganti Abu Salamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah syarat berganti itu tukar suami? Baik, kalau suami mati, bila isteri ni baca boleh suami lebih baik. Ummu Salamah apa pening masa tu? Siapa dia orang yang lebih baik daripada Abu Salamah ni? Siapa lebih baik daripada Abu Salamah ni? Orang yang sangat baik, sangat warak, sangat macam-macam, sangat prihatin. Siapa dia nak ganti? Allah Ta'ala hantar mari Nabi SAW. Tapi kalau kita macam mana nak faham hadis ni? Adakah ganti lebih baik daripada suami yang sedia ada? Ataupun macam mana? Jadi di sini kata ulama, ganti bukan syarat suami dengan suami, isteri dengan isteri. Tak syarat. Mana kalau mati isteri kak, kita baca doa ni kak, tunggu hak muda mari. Jangan. Bukan syarat macam tu. Boleh jadi diganti dengan suasana lebih baik. Waktu awak hidup dengan dia dulu, macam Tom Jerry kata orang, setiap minggu kelahi. Allahu Akbar. Ada seorang pemuda ni kelahi je dengan bini dia. Dia kata setiap minggu mesti ada satu kes kelahi. Tapi lama-lama tak jumpa, lepas PKP tanya dia, macam mana, apa khabar saudara dengan isteri sekarang? Alhamdulillah baru dia dapat anak yang kedua. Kata kelahi boleh anak pula dia ni. Main-main. Lepas tu lah kena belajar kita ni, jangan duk kelahi sangat dengan orang perempuan ni, dengan suami. Baik, mana ganti tak semestinya ganti suami dengan suami, isteri dengan isteri. Kalau kita boleh jadi dia ganti dengan lain. Kamu duduk dulu dengan suasana suami ni asyik duk kelahi je. Bila dia mati Allah ganti dengan suasana lebih baik. Tenang, aman, damai. Nak pergi kuliah pun boleh, nak pergi belajar pun boleh. Macam-macam ada. Dia tak syarat suami dengan suami. Kita kena faham lah macam mana cara Tuhan nak ganti. Allah Ta'ala yang maha. Tapi bacalah doa ini ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadzal hadis rawahu Muslim hakata. Idza hadartumul mari awil mayyit ala syakki. Jadi dalam riwayat Muslim ada riwayat dengan syak. Wa rawahu Abu Dawud wa ghairu al mayyitu bila syakkin. Dalam riwayat Abu Dawud kata mayat bila kamu ziarah mayat, bukan ziarah orang sakit. Bila ziarah mayat bukan ziarah orang sakit. Kita kata alhamdulillah. Baik, kita berpindah kepada hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-921. 921. Wa anha qalat. Masih lagi dengan Ummu Salamah. Jadi hadisnya ada cerita dia kan. Baik, sebelum kita pindah kepada hadis ni, ulama hadis kata, tulis sikit. Ummu Salamah beritahu Nabi, ya Rasulullah sallallahu inna Aba Salamah qad mata. Rumah dia dekat ya, bukan jauh pun. Maka ayat ini, hadis ini menunjukkan jawazu i'lam al-alim. Harus kita i'lam, beritahu kepada orang alim, orang soleh, keluarga, sahabat-sahabat si mati ni, kita beritahu kematian dia. Ini tidak termasuk dalam an-na'yu al-manhiyu, larangan yang Allah Ta'ala larang, tak masuk ni. Yang Tuhan larangnya macam lain. Yang larangnya kita duduk berbangga-bangga, macam beli satu pis suat khabar, duduk bangga, itu yang dilarang.
buat dia punya poster-poster mahal-mahal, itu tak boleh. Sekadar nak iklan kematian, itu dia haruskan. Ni ada setengah orang dak ni beli khabar tu satu muka, berapa ribu satu muka tu bayar. Warna-warni pula tu. Tak payah. Baik. Kita pun pergi kepada hadis yang seterusnya. Wa anha qalat, Ummu Salamah lagi menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min 'abdin tusibuhu musibatun. Mana-mana hamba Allah Ta'ala yang ditimpa musibah, fayaqul, dia pun ucap. Dia kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tutup kurungan. Pelajar-pelajar ada kitab tu standar sekat tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tutup kurungan. Nanti kita baca habis hak lain nanya. Setakat tu ya bacaan. Kan? Muka surat apa dalam Perisai Muslim ni? Coba tengok. Ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksud dia apa? Dan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku ini. Tak kira lah kematian pun musibah, kereta aksiden pun musibah, apa saja yang berlaku musibah. Kita kata, ya Allah, berilah pahala di atas ujian yang kau beri ini. Wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti untukku sesuatu yang lebih baik daripadanya. Kita kena kata. Qalat, kata Ummu Salamah, falamma tuwfiya Abu Salamah, setelah Abu Salamah mati, qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun baca ucapan ini. Ucapan ini sebagaimana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhlafa Allahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah gantikan aku lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata alhamdulillah, bahagialah Ummu Salamah sebab dia ikut sunnah Nabi, dia dapat ganjaran yang begitu besar. Jadi anak dah hurai tadi, tuan-tuan dan puan-puan jangan salah anggap, maknanya dia bukan syarat ganti dengan ganti, benda dengan benda tak syarat. Jadi ada orang ni bila di aksiden kereta dia baca doa ni. Dia tanya ustaz, saya agak kereta yang saya aksiden tu kancil, agak-agak boleh tukar ke wira ke? Masa itulah. Kalau sekarang ni apa dia kereta kecil ni boleh tukar ke apa nama tu, kereta proto hak comel, hak 4x4 tu. Lah tak syarat macam tu lah, kan? Nah, tidak syarat macam tu. Yang pentingnya cara Tuhan nak tukar, nak ganti, Allah yang Maha berkuasa. Kita sebagai hamba Allah letaklah keyakinan. Kalau Nabi bagi tahu, Nabi ajar, pasti ada pulangan, ada ganjarannya. Tak situ. Ini kita duk mikir, hak tok guru ajar, hak ganti-ganti ni pahala besar-besar ni, semangat lalu. Baik. Ana jumpa seorang tukang jampi. Jumpa sungguh ni. Saya tak sebut orang, ini tidak nama mengumpat nama dia, pengajaran kepada kita. Semua orang nak periksa mari jumpa dia. Oh, air berasa, air tawar. Nak semua benda lah dia boleh. Multi jampi dia panggil. Boleh berlaku. Tapi saya tengok anak-anak dia huru-hara. Periksa pun tak apa nak lulus. Kahwin, bercerai, macam-macam. Kita kata Masya Allah. Percaya pula orang ni. Sebab kalau boleh jampi tu orang percayalah apa dia pun. Gilah jampi. Allahu Akbar. Anak waktu saya tengok juga Allah Ta'ala, bapak saya ni dia tak berjampi. Tapi kalau orang holo-holo air tu dia baca lah juga. Baca tiup gitu ya. Tapi kalau kata satu hari khas untuk jampi lah, dia tak ada. Sekali anak gurau dengan dia kata, abah, ajar agak jampi-jampi ni. Nanti abah tak ada esok, saya panggil baba dia. Nanti baba tak ada esok, senang lah kita nak tiup air ni. Dia kata tak payah lah. Allah baca sendirilah kata. Ajar orang tu baca sendiri. Baca Fatihah, ya Allah, dengan berkat Fatihah ni jadilah dia ubat.
Simple ya dia. Rupa-rupanya banyak masalah main jampi-jampi air ni, kan? Banyak masalah. Kita mana tahu Allah Ta'ala qabul tak qabul benda lain. Kita bagi minum air mineral ni, kita jual tak apa sebab memang hilang dahaga pun insya-Allah. Tapi air jampi mana kita tahu dia punya mustajab. Kenapa kamu jual mahal? Kalau air saja ni tak apa. Harga biasa juga. Air mineral biasa RM1.50 juga. Boleh lah. Ni agak naik harga tu. Telah dijampi oleh fulan. RM5 daripada harga RM1. Lesh. Macam mana kita boleh buat? Baik. Sekarang ni kita pergi kepada hadis ini. Hadis 922. Hadis Abi Musa al-Ash'ari pula. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul 'abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi qabattum 'ala walad 'abdi fayaqulu na'am fayaqul qabattum thamarata fuadihi fayaquluna na'am fayaqul famaza qala 'abdi fayaqulun hamidaka wastarja' فيقول الله تعالى ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن. Hadis 921 tadi saya sebut ke tidak? Riwayat hadis Ummu Salamah tadi riwayat Muslim. Hadis sahih. Baik, hadis Abi Musa ni riwayat Tirmizi wa qala hadisun hasan. Tengok terjemahan dia. Daripada Abi Musa al-Ash'ari bahawa Nabi SAW bersabda, apabila anak seseorang hamba Allah Ta'ala itu meninggal, Allah bertanya pada malaikat. Tuhan tahu dah, saya mau tanya soalan nak tahu je. Kamu semua telah mencabut nyawa anak hamba-Ku? Malaikat, mungkin cabut nyawa anak fulan? Malaikat kata, ya Rabbi, ini arahan Allah, kami ikut. Allah bertanya lagi, kamu semua mencabut nyawa buah hati hamba-Ku? Kamu semua telah mencabut buah hati hamba-Ku? Kan? Kacau buat-buatmu ni. Pergi cabut nyawa kesayangan hamba-Ku. Malaikat menjawab, ya Rabbi. Allah tanya dia, lalu apa yang diucapkan oleh hamba-Ku itu? Hamba-Ku ucap apa bila anak dia mati? Hamba-Ku ucap apa bila anak dia mati? Dia ucap apa? Dengar ni, ucapan ni yang kita nak dengar. Dia kata hamidaka wastarja. Hamidaka, dia pujimu. Dia kata alhamdulillah ala kulli hal. Istirja maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kata istirja dengan makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, dirikanlah untuk hamba-Ku sebuah rumah dalam syurga dan namakan rumah ini Baitul Hamdi, rumah pujian. Sebab apa? Sebab dia puji Allah walaupun Allah timpa dia musibah. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita kena musibah, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Kita puji Allah Ta'ala dalam semua yang dia bagi. Dia buat beri nikmat kita puji, dia bagi ujian pun kita puji Allah Ta'ala. Jangan kata, Tuhan tak sayang. Tak. Sebab apa dengan kita buat sedemikian, Allah Ta'ala beri pada kita Baitul Hamdi fil Jannah. Sebuah mahligai dalam syurga dinamakan mahligai Alhamdu, mahligai pujian pada Allah di saat ditimpa musibah. Besar pahala. Masya Allah. Jadi menariklah tuan-tuan. Jangan duk mengamuk kita ni. Ini kita tak tahannya suka mengamuk. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa Allah nak tunjuk pada malaikat betapa Allah tu mempunyai kasih sayang dia kepada hamba dia, sampai Tuhan kata, mencabut nyawa hamba-Ku, mencabut nyawa kekasih pada hamba-Ku, ya, bagilah ganjaran kepada dia, apa dia? Baitul Hamdi. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang kematian anak, dahlah anak tu akan bagi syafaat pada ibu bapa pula di akhirat, dia dapat pula mahligai dalam syurga, nama dia Baitul Hamdi. Orang yang mati anak, kematian anak-anak, mati kecil lah tu. Baik, hadis 923. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qala yaqulu Allah Ta'ala ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Rawahul Bukhari. Daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ini dipanggil hadis qudsi, ialah istilah kita panggil hadis qudsi. Aku tidak akan memberi balasan kepada hambaku yang mukmin apabila aku mengambil kekasihnya di dunia ini. Mana bila aku matikan anak dia yang dia sayang di dunia ini, kemudian dia redha dan mengharapkan pahala kepadaku, melainkan balasannya syurga. Jadi ini dipanggil hadis ini kelebihan kepada orang yang kematian anak. Syarat, jangan mengamuk, jangan bertempik, jangan koyak baju, jangan lambung barang-barang. Syarat dia sabar. Syarat dia sabar. Kalau sabar, inilah kita kata alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati. Lidah kita tu ma yaqulu illa, kita tak kata kecuali apa yang diredai oleh Tuhan. Jangan kata bertempik, Tuhan benci. Baca doa, puji Allah Ta'ala, itu perkataan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu je yang kita boleh kata. Baiklah, sebagai yang terakhir, hadis yang terakhir dalam bab kita ni, hadis 924. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala arsalat ihda banatin nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha aw bin ibnan fil mauti. Faqala lirrasul sallallahu alaihi wasallam irji' ilaiha fa akhbirha anna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir wal tahtasib wa dzakara tamam al hadis muttafaqun alaih. Daripada Usamah bin Zaid, dia berkata, salah seorang daripada puteri Nabi. Tuan-tuan tengok dalam kitab, dalam kisah hikayat fiqh, kita hurai panjang hadis ni. Hikayat fiqh yang keberapa, yang kemudian dah, yang sekitar 100 ke berapa itulah. Tuan tengok di sana ada hurai panjang cerita Usamah ni dan cerita Zainab, anak dia yang sedang sakit tu. Zainab, anak pada Zainab. Anak pada Zainab sakit. Jadi dia pun pergi panggil, suruh orang panggil. Dia pergi panggil Rasulullah. Panggil Rasulullah cepat. Nabi suruh hantar balik Usamah. Dia kata, kamu sampaikan ucapan ni. Inna lillahi ma akhaza wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Jadi Nabi kita ajar, bila kita dengar orang keluarga sahabat kita mati, tulis. Ini di antara ucapan takziah. Ucapan takziah yang Nabi kita ajar. Dalam perisai Muslim ada ni. Kemudian bila anak dia mari, salah seorang puteri Nabi SAW, nama dia Zainab, mengutuskan seorang untuk mengundang dan memberitahu kepada Nabi SAW bahawa anak puteri Nabi tadi, cucu dia, meninggal dunia. Katanya dekat nak mati. Tak mati lagi. Sebab Nabi pergi itu masih lagi bernyawa. Kemudian bagi benar bersabda kepada utusan itu, kembalilah kamu kepada puteriku dan katakanlah kepadanya bahawa milik Allah apa yang diambilnya dan apa yang diberinya. Dan segala sesuatu di sisi Allah ditentukan ajalnya. Oleh yang demikian, suruhlah dia agar bersabar dan mengharapkan ganjaran pahala. Jadi kita, hadis ini muttafaqun alaih. Tuan-tuan tulis hadis ini cara-cara ucapan takziah. Bila kita ada kematian sahabat kita tulis dia. Kita kata inna lillahi ma akhaza wa lahu ma ata wa kullu syai'in lahu bi ajalin musamma faltasbir. Jangan kata famurha, tak payah itu. Faltasbir wal tahtasib. Senangnya bacaan ni, tengok dalam perisai Muslim ada dah format bacaan. Ada satu lagi bacaan daripada, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Itu elok jugalah. Ini daripada kata salafus salih. Elok juga untuk kita hantar ucapan kepada orang-orang yang ditimpa musibah. Jangan gida takziah. Takziah tu tajuk, tuan. Mana ucapannya? Ramai orang macam tu. Bila dia pergi tempat orang kahwin, tahniah. Apa ucapan? Belum ucap. Itu baru tajuk.
Begitu pak orang mati, takziah saudara. Apa takziah awak? Mana takziahnya? Takziah tu ucapan yang disampaikan kepada orang yang kematian keluarga, orang yang ditimpa musibah. Tapi takziah tak ada. Jadi orang masyarakat kita ni yang tak belajar, dia bagi tajuk je. Bagi tajuk. Tengok orang kahwin, tahniah. Tengok orang mati, takziah. Mana dia punya ucapan? Tak ada. Jadi kita ucapan kitanya, a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika, ataupun ambil yang Nabi kita sebut tadi, inna lillahi ta'ala ma akhaza wa lahu ma'ata wa kullu syai'in dahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Nah, kamu sabar wal tahtasib, dan mengharapkan pahala daripada Allah dengan musibah yang menimpa kamu ini. Menarik kan tuan-tuan? Ambillah bacaan-bacaan ini untuk kita amalkan, supaya kita beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah perbincangan kita. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam bab yang ke-153, bab jawazil bukai 'alal mayyit bighairi nadbin wala niyahatin, insya-Allah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.